Okay, Assalamualaikum. Selamat malam korang. Okay, first Su nak cakap thank you sebab korang sudi luangkan masa untuk kita bincang pasal kita punya topik khidmat masyarakat. Okay, kita ada dua objektif untuk bincang untuk minit meeting kita yang pertama ni. First kita akan bincang pasal jawatan kuasa iaitu ketua, of course ketua program, lepas tu setiausaha, bendahari, AJK atau cara majlis dengan AJK jawatan kuasa lain lah macam editing punya orang ataupun untuk orang yang akan bantu dia ni untuk manage kita punya majlis. Lepas tu yang kedua, kita punya main point kita akan bincang pasal kita punya projek, of course kita punya nama projek, bila kita nak buat, hari, tarikh, location, kita punya tema. Lepas tu kita punya anggaran untuk kita jalankan program ni. Okay, first Su nak bincang pasal ahli jawatan kuasa. Okay, kita ada 6 orang yang dalam ni. Tapi kita ada 5 je. Siapa yang tak ada? Mac. Sebab dia ada masalah yang dekat pong dia. Oh, okay, tak apa. Okay, tak apa. So, kita nak bincang pasal ahli jawatan kuasa dululah. Okay, first kita bincang untuk ketua program. Siapa yang volunteer nak jadi ketua program? Saya akan cabut undi lah. Saya akan undi Nur Suhaila Muhammad Shah. Saya undi juga. Setuju. Okay, so kita ikut majoriti lah. So, Su akan cuba sedaya upaya untuk tolong untuk manage kita punya group assignment untuk projek ni, dan Su pun minta korang bagi kerjasama, tunjuk ajar kalau ada salah silap apa semua kita sama-sama buat sebab ni markah kita sama-sama. Tak bermakna Su ketua, semua kena dengan cakap Su. So kita sama-sama. Semua orang ketua. Macam tu. Kita sama-sama. Okay, untuk next Su nak lantik setiausaha. Ada siapa-siapa yang volunteer ataupun nak cadangkan siapa-siapa tak? Setiausaha ni orang yang akan take note minute meeting, of course. Orang yang akan of course orang yang mainkan peranan yang besar juga masa kita buat final report nanti. So agak-agak orang yang macam tu. Siapa yang boleh bertanggungjawab atas semua benda tu. Kita sama-sama tapi kita mesti ada orang yang mengetuai untuk benda tu. Untuk macam dia start dulu. Dia start untuk ingatkan kawan-kawan untuk buat report. Macam tu. Tugas setiausaha. So korang nak cabut undi ke ataupun ada yang nak volunteer ke macam mana? Tak kisah lelaki ke perempuan ke, boleh je. Saya rasa tugas ni ngam untuk perempuan lah. Okay, ngam untuk perempuan. Saya akan undi lah Emily. Okay. So pun Setuju. Ya. Okay. Ada semua setuju? Guys. Jadi okey tak? Boleh cuba. Nanti kalau ada apa-apa just bagi tahu dalam grup je lah, nanti kita orang akan respon. Kita sama-sama buat macam yang Su cakap tadi. Okay, next untuk bendahari ataupun bendahara, orang yang suka manage duit. Oh, saya lah tu yang orang yang suka pegang duit tu. Muhammad Hafiz bin Jabir lah tu. Okay, so volunteer. So semua okey ke? Okay. So jawatan bendahara Hafiz, Lia setiausaha kan? Lia ada note tak apa yang kita bincang malam ni? Siapa yang okay, good. Okay, next AJK atau cara majlis means that orang yang ketua. Pukul ni kita buat apa? Masa ni kita buat apa? Pukul berapa? Dia yang akan manage kita punya masa, dia yang akan atur semua kita punya aktiviti.
ada yang nak cadangkan diri ataupun nak undi ke macam mana ke? Iliad tu sudah habis sudah. Saya cadangkan Chris, okey ke? Okay. Kalau tentu JK Chris. AJK Chris. Okay. AJK Chris. Tapi sunat AJK atau cara majlis tu Daniel boleh? Boleh. Maknanya Daniel akan bila kita dah bincang masa, Daniel kena buat, orang kata buat jadual lah. Daripada pukul berapa kita start sampai kita habis tu, bermakna setiap masa tu kita akan ada aktiviti. Kira Contohnya, macam cara program lah. Ya betul, atau cara program. Daniel kena ikut dalam masa tu apa yang kita kena buat. So kalau macam program kita tu kita buat setengah hari, instead setengah hari tu mesti semua ada aktiviti lah, tak ada yang terkecuali. Contoh, kalau kita set pukul 7 pagi, instead pukul 7 pagi tu semua orang dah standby. Tak ada yang pukul 7 pagi baru nak bangun ke apa ke, kita tak nak macam tu. Okay? Apa lagi? Okay, untuk Krish, Krish dengan Mac kita partnerkan boleh? Untuk AJK macam editor, untuk slide, boleh? Krish dengan Mac. Boleh. Okay. Okay, bermakna Krish dengan Mac akan buat slide juga. Su, Daniel, Lia dengan Hafiz akan fokus kepada final report bila kita punya program dah selesai. Okay ke? Okay. Okay. Boleh, Su. Boleh. Hafiz, okay? Okey. Okay, so untuk jawatan kuasa kita dah selesai. Okay, untuk projek kita ada yang dah ada idea ke macam mana ke? Ada tak? Macam mana tu? Lia? Macam mana tu? So? Kan kita kena buat aktiviti kemasyarakatan kan, khidmat masyarakat. Ya. So ada yang siapa-siapa yang dah ada idea ke macam mana ke? Oh, idea campaign lah maksud dia. Tak kisah kempen ke, kita aktiviti kita yang penting antara kita dengan masyarakat lain, masyarakat luar. Okey, kalau saya lah. Kalau saya percaya cadangan, saya akan buat campaign kurangkan berat badan. Ataupun Kempen diet ke? Hidup sihat. lebih kurang hidup sihat. Okay. Kalau kempen yang hidup sihat tu, Hafiz nak fokuskan untuk orang-orang yang obesity ke, untuk maksudnya macam Hafiz akan monitor diorang untuk cara diorang macam amalkan diet seimbang ke, makan ikut piramid makanan ke, ataupun Hafiz akan open untuk semua orang, maknanya orang yang kurus ke, orang yang obesity ke, orang yang cabi-cabi ke, macam mana? Kalau Fokus Hafiz tu kepada golongan yang macam mana? Kalau saya dalam semua golongan lah masyarakat, sebab kita ni kalau kita kurus kan tak tentu kita sihat kan. Kalau kita gemuk tak tentu kita sakit. Jadi saya akan buat daripada semua golongan lah. Okey. Tapi betul juga apa yang Hafiz cakap tu. Kalau kita macam fokuskan satu golongan, macam contoh kita kata kita nak fokuskan untuk golongan obesity, nanti kita takut macam diorang kata kita body shaming. So akan ada timbul satu isu dekat situ. Betul. So kalau Hafiz kata nak open satu untuk open semua, so instead okay lah. Okay, kita hold dulu dengan idea tu. Yang lain ada idea lain tak? Dia keluar. Okay. Saya rasa tiada. Su? Idea Su? Kalau Su? Kalau Su rasa macam nak buat pasal aktiviti more kepada
alam sekitar, tapi fokus kita tu lebih kepada tumbuh-tumbuhan. Macam alam sekitar kan banyak kan, pencemaran sungai, apa semua, pembuangan sampah, pembalakan, tapi fokus kita kepada tumbuh-tumbuhan. Macam tu. Tu apa yang Su fikirlah, idea yang Su fikirlah. Okey. Klik dengan ada idea? Tiada? Tak ada. Kalau ada, kita pilih antara dua tu lah. Cabut undi. Contoh kalau saya prefer kepada idea Suhaila yang tumbuh-tumbuhan hijau. Tumbuh-tumbuhan hijau. Okey, kalau tumbuh-tumbuhan hijau tu, Yang lain? Idea. Saya setuju. Kenapa tu Fiz? okey. Okey, kalau macam idea Su tu, okey. Kenapa? Kenapa? Apa tujuan dia? Apa dia punya objektif? Apa motif dia? Okay, first kenapa tumbuh-tumbuhan? Maksudnya kenapa kita kata nak buat pasal alam sekitar. Okay, first oksigen kita datang daripada tumbuh-tumbuhan kan? Orang mesti tahu kan? Ya. Kalau kita jaga tumbuh-tumbuhan tu sihat, means that kita akan sentiasa dapat oksigen yang baru. Oksigen tu kan penting untuk pertumbuhan dan kecergasan otak, terutama sekali untuk budak-budak yang dalam proses membesar. Macam kita student, kita perlukan oksigen, kita perlukan orang kata fresh air untuk kita boleh bekerja, untuk kita boleh sentiasa berfikir. Maknanya cergas, berfikir secara waras, berfikir secara macam orang kata dengan tenang. Contohlah kan, kalau kita tengah berfikir, kita tengah stres ni nak fikir pasal kita punya kerja, kita punya rutin harian kita. Tak kisahlah kita sama ada kita kerja ke, kita belajar ke, apa ke. Kalau kita pandang pemandangan yang tak elok, macam sampah depan rumah, of course lah kita lagi stres kan. So motif dia dekat sini, so nak bagi kesedaran dekat diorang pasal program ni. Of course lah pasal macam mana kita nak menghargai tumbuh-tumbuhan sekeliling kita tu. Sebab macam yang saya cakap tadi, tumbuh-tumbuhan ni menghasilkan oksigen untuk kehidupan seharian kita. Oksigen kan penting untuk kehidupan seharian kita. Kita tak naklah hidup sakit, kita nak hidup dalam pencemaran. Tak kisahlah pencemaran udara ke, pencemaran sungai ke, benda tu semua related dengan kehidupan kita. Kalau pencemaran sungai, sumber minuman kita datang daripada air. Kalau udara, sumber pernafasan kita, oksigen kita datang daripada udara. So benda tu semua related dengan kita. Oh, dia berkait lah. Related dengan kehidupan kita. Maknanya benda tu hari-hari kita guna, hari-hari kita perlukan. Instead dia jatuh kepada kita ni keperluan, bukan kehendak. Maknanya kita boleh pilih-pilih. Okey juga idea tu super lah. Kalau macam tu saya setuju. Yang lain macam mana? Kita teruskan dengan idea Su ke idea Hafiz? Idea Sulah. Idea Su. Hafiz macam mana? Sokong tak? Saya sokong. 100% saya sokong. Su. Okey Su, apa next step Su? Okay, next step kita kena bincang pasal nama projek kita tu. Maknanya kita kena spesifikkan nama projek kita tu.
fokus kita kepada apa, tujuan kita untuk apa, apa kepentingan dia. Maknanya kita gabungkan gabungkan idea-idea kita tu jadikan dia satu nama projek yang menarik, Okay. yang bagi macam orang tengok benda tu macam wow, okay, apa yang ada dalam program kita, apa yang best ni. Sebab nama kita tu kadang-kadang macam kita jual makanan kan, kadang makanan tu tak sedap. Ada tumbuhan kan hijau kan, pasal daun hijau, sayur-sayuran apa semua, banyak yang hijau-hijau kan. So benda tu macam Su cakap relate dengan kita punya kehidupan. Lepas tu dia tu orang kata satu kehidupan yang nyaman sekiranya kita jaga kita punya alam sekitar, kita jaga tumbuh-tumbuhan yang ada dekat sekeliling kita. So apa yang Su dapat relatekan dekat sini, kalau Su semua setuju, Su nak letak nama projek kita ni Tumbuhan Hijau Hidup Menyinar. Tumbuhan hijau hidup menyinar. Hidup menyinar. Hijau hidup menyinar. Okey, boleh. Kenapa pilih itu Su? Macam hijau. Orang kan masa sekolah kan mestilah ada dengar kan orang kata pakar motivasi ke cikgu kaunseling kan mesti dia kata, okey, kalau awak stres, awak pandang benda-benda hijau. Selain daripada pandang benda-benda lapang, korang pandang benda-benda hijau. Biasa tak dengar benda-benda macam tu? Biasa. Okey. Hidup menyinar, kenapa Su kata hidup menyinar? Macam Su kata tadi, kalau kita jaga tumbuh-tumbuhan dekat sekeliling kita, hidup kita tu, sebab dia relate dengan kehidupan kita. Hari-hari kita akan tengok benda tu. Menyinar kenapa? Sebab kalau kita jaga, of course lah kita macam nyamannya. Okey, macam cuba korang bayangkan. Kita tengah happy-happy apa semua, lepas tu kita macam orang kata macam ni, tak ada kekotoran depan mata kita tu. Contohlah yang kita boleh nampak, kalau korang nak keluar, korang nak hang out dengan sesiapa lah kan, tiba-tiba korang dah keluar ni, korang tengok korang punya kasut kotor, mood korang swing tak? Korang tengok baju korang kotor, Ya. swing tak mood korang? Bad mood terus. Macam tu juga dengan Ya, bad mood macam terus. tu juga dengan kehidupan. Contohlah, depan rumah korang ni ada satu macam orang kata ibu korang tanam macam macam depan rumah kan biasa ke orang akan tanam macam pokok serai, daun pandan apa semua kan. Okey, korang bayangkan korang keluar daripada rumah, tiba-tiba korang tengok ada orang potong korang punya daun serai tu, pokok serai tu, potong yang macam potong habis. Pukul sat dia. Korang rasa korang mesti marah kan? Korang mesti macam marah. At least Marah. appreciate lah. At least appreciate apa orang buat. Macam tu juga tumbuhan hijau. Maknanya kita tengok benda yang tenang, hati kita ni, kehidupan kita ni, orang kata tenang. Kita tak ada nak marah-marah, kita tak ada nak bad mood. Itu apa yang sudah dapat olahkan daripada menyinar lah, daripada ayat menyinar tu. Good idea. Ya, boleh. Okay, faham. Juga nama projek tu Tumbuhan Hijau Hidup Menyinarkan. Untuk lepas nama projek, untuk tema dia tu, siapa ada idea untuk tema dia? Tema Untuk tema. Tema tumbuhan hijau. Apa kata kita buat tema tu? Tumbuhan alam sekitar sahabat baik kita. Tumbuhan alam sekitar sahabat
Ya. Okay, so agree? Saya pun agree. Kenapa Hafiz pilih tema macam tu? Sebab Boleh jelas? okey. Macam juga kita manusia. Kita manusia mesti kita ada macam kawan baik kan. Kawan baik ni mesti kita kontak dia hari-hari, kita macam bersama dia setiap hari. Macam juga kita buat macam tumbuhan ni. Kita kena bersama tumbuhan ni setiap hari. So kita perlukan oksigen setiap hari. Sayangi tumbuhan tu macam kita sayangi orang yang penting dalam hidup kita. Yes. Contoh Hafiz. Contoh je macam contoh lah. Oh, macam ni. Sahabat baik. Okey Su. Dengan soalan Su tadi kan, kenapa saya pilih tema macam tu. Okey, contoh macam kita je, macam kita manusia. Kita kawan baik ni, okey, kita nak bersama dia setiap hari, makan bersama dia setiap hari, kita kena jaga dia setiap hari kan. Macam juga macam tumbuhan ni, kita kena bahagia dia, kena siram dia air setiap hari, kita kena bagi dia matahari, macam tu. Dia macam related lah dengan kehidupan kita seharian. Ya, betul. Okay, next. Setuju. Okey. Apa tadi tema dia? Tumbuhan alam sekitar Tumbuhan. sahabat baik kita. Oh, okey. Proceed. Untuk lepas tu mau buat. Ya, po. Lokasi dan tempat. Lokasi dan tempat dia tu macam mana nanti untuk Okey. program kita? Lokasi dengan tempat. Sekarang ni kita ada, tak silap Su, map orang Sarawak. Betul? Ya. Okay, map orang Sarawak. Korang Su nak tanya, korang yang Sarawak ni yang dekat-dekat ke ataupun yang jauh? Yang macam negeri tu macam Kuching dengan Bukan kan jauh kan? Korang jauh ke korang dekat? Instead macam tu. Jauh. Okey, kalau jauh, yang Sabah pun macam tu ke? Jauh. Jauh. Okey, jauh juga. Okey, yang Semenanjung tak payah cakap lah, memang seseorang je. So, kita tak dapat nak buat program tu sama-sama. Okey, macam ni. Kita akan buat program tu hari yang sama, masa yang sama, tarikh yang sama, tempat yang berlainan. Kenapa saya cakap tempat yang berlainan? Takkan kita nak memaksa pula kan, untuk yang Sabah kena bertemu dengan yang Sabah untuk buat program tu. Yang Sarawak kena bertemu dengan Sarawak. Macam benda tu kan jauh, sangat jauh. Macam memerlukan kos. Kadang-kadang macam Kuching ke Muka kena naik kapal terbang ke apa ke, Su tak tahulah macam tu. So apa yang dapat Su cakap, kita buat dekat tempat masing-masing. Maknanya cari satu location yang related dengan tumbuh-tumbuhan, yang related dengan alam sekitar. Contoh macam kalau ada antara kita yang dekat dengan Taska, dekat Taska mesti ada yang diorang tanam pokok-pokok kan untuk cantikkan Taska. Okey, apa kata kita tolong diorang tanam pokok ke, kita macam nak cakap aktiviti yang dekat Taska tu buat. Aktiviti macam contoh diorang nak menambah pokok-pokok bunga ke apa ke, yang macam orang kata menghias Taska tu. Ya, bagi pemandangan yang cantik sikit dengan pokok bunga kan? Ya betul, macam tu. Okay. Ada rumah siapa-siapa yang dekat dengan pokok bunga, dekat dengan Taska ke apa ke, yang related dengan benda-benda yang berkaitan dengan kita punya program. Contoh kalau dekat Sarawak ni kan ada macam
kita punya kawan punya Sarawak lah, rumah panjang. Siapa yang dekat rumah panjang sini? Saya. Chris kan? Contoh kalau dekat rumah panjang tu macam Chris boleh buat macam program untuk dekat rumah panjang Chris, gotong royong, bersihkan macam berkebun, buang-buang daun yang panjang, macam clearkan tempat tu kasih cantik dengan sokongan tuan rumah panjang Chris, sokongan dari dia. Macam tu lah buat program tumbuh-tumbuhan untuk rumah Okey. panjang. Okey kan Chris? Okay, thank you. Lepas tu Su, untuk Kita dah ada location kan. So kita nak spesifikkan kita punya date. Kita punya hari, kita punya masa. kalau Su, apa yang tarikh yang sesuai untuk aktiviti yang kita lakukan ni, program ni? Kalau macam so, disebabkan bulan ni kita agak macam orang kata terkejar-kejar dengan assignment, dengan presentation. So mungkin kita pun lain-lain group kan. Mungkin hari Minggu tu kita akan fokus untuk subjek lain dalam kita punya group lain dan grouping lain. So apa yang Su dapat, apa yang Su macam kata ada terlintas satu tarikh awal bulan 12, 3 hari bulan 12, hari Sabtu. Maknanya betul-betul awal bulan 12 tu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Boleh. Hari Sabtu kita macam, is it okay sebab kita macam cuti kan. So kita ambil sikit masa untuk kita jalankan program ni. Kita buat pagi ke petang Su? Pagi biasanya kalau aktiviti yang macam, sebab Su ada terfikir satu tempat dekat kawasan Su ni yang pasal satu kebun dia tanam macam-macam lah. Dia banyak tanam macam-macam. So benda tu biasanya diorang akan start daripada pagi sampai tengah hari. Instead macam petang tu diorang dah macam diorang akan buat macam benda lain lah. Sebab diorang pun ada supply sayur-sayur juga. So macam petang-petang tu diorang akan ikat sayur-sayur tu dan tunggu lori untuk ambil. Kalau macam pagi tu memang betul-betul diorang akan hold up lah. Macam diorang akan letak baja, akan buat proses memetik, akan siram. So selain daripada kita dapat, orang kata macam ni, kita dapat tahu pasal kehidupan tu pun, kehidupan tumbuh-tumbuhan tu, also kita macam orang kata bergaul, kita menimba ilmu. Maknanya kita share ambil pengetahuan daripada orang yang berpengalaman pasal benda tu. Okey Su, boleh. Ya, setuju. So semua okey ke? Sebab macam yang saya cakap tadi, kita daripada tempat yang berlainan, kita tak dapat buat sekali. Tapi macam saya cakap, untuk masa kita kena sama-sama bertanggungjawab untuk macam, kalau kita kata pukul 7, bukannya pukul 7 tu baru nak bangun, baru nak apa, bukan. Okey Su, boleh. Boleh saja. Okey. So kalau pukul 7 sampai pukul 12.30 boleh? 12.30? 12.30. So kiranya macam kalau anggaran bajet untuk Hafiz kan bendahara kan, is it okay Hafiz kalau kita keluarkan, orang kata macam kita keluarkan modal untuk beli 2 kali punya makanan, instead untuk sarapan pagi dengan tengah hari tu lah. Maksudnya 12.30 tu of course lah kan diorang dah start macam nak berehat untuk makan tengah hari. So Hafiz rasa okey ke? Okey, tapi Su, apa sarapan yang kita nak sediakan?
untuk sarapan tu rasanya roti dengan air kotak okey kot. Air kotak dekat Eko yang satu bundle 6 tu kan. Okey, okey. Kot kalau kita beli dalam 3 ke 4 bundle. Tak apa. Nanti bila korang dah dapat location yang spesifik mana korang nak jalankan korang punya program tu, korang cuba deal. Hari tu berapa kaki tangan orang yang ada dekat location tu, maknanya orang yang bertanggungjawab dekat kawasan tu, berapa orang yang akan orang kata mengadili menyambut kedatangan kita ni untuk buat program dekat situ. So bila dah ada total berapa orang yang akan join kita tu, nanti Hafiz akan note lah untuk beli barang-barang semua tu, barang-barang makan ke, minum ke, barang-barang keperluan ke. Okey, boleh, tak ada masalah semua. Okay, nanti korang juga kena spesifikkan macam korang dah dapat location kan. Korang spesifikkan dekat tempat korang tu apa yang korang perlukan. Macam kalau korang kata korang nak tanam pokok baru, korang nak pasu bunga baru ke, korang nak tanah yang paket-paket tu ke, korang nak pencungkil tu ke. Kalau korang macam bekerja untuk orang kata cabut rumput untuk dekat balai raya ke apa ke, korang memerlukan apa, plastik sampah ke, sarung tangan ke, macam mana ke, nanti korang akan deal dengan Hafiz. Okey Hafiz? Boleh. Boleh saja. Okay. So tarikh dah, hari pun dah. So kita punya objektif daripada kita punya program. Korang rasa objektif apa yang sesuai untuk kita punya program? Objektif. Objektif tu maksudnya benda apa yang kita nak macam kebaikan apa daripada program kita tu. Kalau objektif dia apa yang bagus kau rasa Kalau macam objektif dia kita dapat mengeratkan silaturahim antara kita dengan orang luar, maknanya masyarakat luar. Kita sebagai student, kita ni orang kata macam mana, beramah mesra dengan masyarakat lain. Contoh kan kita pergi dekat macam sekolah ke, kita pergi dekat kebun ke apa ke, maksudnya kita beramah mesra dengan orang-orang dekat situ. Selain daripada kita ni orang kata kumpul maklumat, kumpul ilmu pengetahuan pasal apa yang diorang mahir untuk ajar dekat kita tu, kita dapat macam orang kata menghormati, mengeratkan hubungan kita dengan diorang. Okey. boleh. Saya rasa idea yang bagus tu. Lagi satu, dapat mungkin kita dapat memupuk kesedaran dalam diri kita. Lepas tu kesedaran yang macam mana? Macam Su cakap tadi, kesedaran yang kita ni dapat macam kita ni tiba-tiba macam contohlah kita ni daripada orang yang macam tak kisah pun pasal sekeliling kita. Alah nak kotor-kotor lah, bukan aku pun yang buat. Macam tu. Maknanya kita ni sombong, angkuh. Maknanya memupuk kesedaran tu, kita ni sedar betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan hijau tu, betapa pentingnya persekitaran yang bersih untuk diri kita, untuk kita jalani kehidupan seharian kita. Lepas tu, kita ni juga kena bersyukur dengan keindahan Ciptaan Tuhan. Ya betul. Keindahan yang macam mana? Sebab keindahan ni semua yang ada dekat dunia ni semua datang daripada Allah, datang daripada Tuhan, mengikut kepercayaan masing-masing. Ya, betul. Saya support. That's why kita kena jaga diorang macam mana kita kena jaga diri kita. Sebab yang hidup dekat dunia ni bukan kita je, manusia semata-mata. Banyak lagi benda, tumbuhan, haiwan yang hidup dekat dunia ni. Betul. Sedangkan haiwan pun juga memerlukan tumbuhan untuk survival. Betul.
So untuk objektif lain, ada tak? Ada idea untuk objektif lain? So, sudah ada berapa objektif tadi yang Kita ada dalam 2 ke 3 macam tu. okay, macam saya ada satu lah objektif yang saya dapat terapkan. So, daripada program ini kita dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri dan mengajar diri kita sendiri untuk lebih menghargai alam semula jadi, seperti kita appreciate apa yang Tuhan yang bagi untuk kita dan kita tidak memusnahkan. Kita kena memelihara lah macam tu. Kita kena memelihara ataupun betul. macam mana? Ya betul, dia lebih kepada memelihara. Sebab tadi Hafiz ada bagi idea yang Hafiz kata tumbuhan alam sekitar sahabat baik kita kan. So macam mana kita protect kawan baik kita, macam mana kita protect family kita, macam mana kita protect orang-orang yang kita sayang, macam tu juga kita kena protect tumbuhan. Sebab apa yang ada dekat sekeliling kita ni sebenarnya mendatangkan benefit untuk kita sebenarnya. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar je. Benda tu dia pusing-pusing je. Betul, saya setuju. Setuju. Sudah ada 3 objektif lah. Okey. Okay. So, apa lagi? Macam anggaran tu Fiz, tadi kita dah bincangkan. So, Ya, macam anggaran. korang, nanti macam yang Su cakap tadi lah, korang tetapkan dekat mana korang nak buat projek tu, apa yang korang perlukan. Mestilah nanti korang dah tengok location tu, mesti korang dah terdetik kan apa korang nak buat dekat location ni, apa yang korang kena buat. Nanti bila korang dah memerlukan something, korang bagi tahu Hafiz. Nanti Hafiz akan dia akan spreadkan lah. So dia akan totalkan berapa yang bila dah ada total yang satu barang tu berapa, baru kita akan collect daripada kita sendiri untuk kita modalkan apa yang kita nak beli tu. Macam makanan dengan minuman tu, yang tu memang dah lain lah. Macam peralatan, maksudnya peralatan tu. Okey, so saya nak tanya satu soalan ni, so. Okay. Okey, adakah kita perlu mendapat cari sumbangan daripada orang luar ataupun sesiapa pun? Sumbangan daripada orang luar tu bagi Sulah. Sebab kan kita pandemik ni kan, kita agak susah untuk mendapatkan sumbangan. Sebab macam yang kita sedia maklum, pandemik ni kan menggegarkan ekonomi semua orang. So untuk kita dapat bantuan sumbangan tu agak susah. Macam yang saya cakap tadi lah, kita cuba listkan barang apa yang kita perlu beli, apa yang kita kena beli, apa barang yang sepatutnya ada. Nanti kita akan listkan dan Hafiz akan totalkan lah berapa. Nanti kita akan cuba, macam kita 6 orang, mungkin kita akan orang kata akan kumpul sikit-sikit untuk beli barang tu lah. Boleh ke? Boleh. Untuk satu lagi, untuk anggaran peserta tu macam mana kita menganggarkan berapa orang? Okey, macam anggaran peserta tu, of course lah kita daripada daripada grup ni. Lepas tu anggaran peserta tu mungkin of course lah tergolong sekali dengan orang-orang yang akan suka tadi yang menyambut, maknanya yang bersama-sama korang dekat location tu lah. Macam contohnya kalau ada yang nak pergi sekolah ke, of course lah kena ada pemilik sekolah tu ke, cikgu yang dekat sekolah tu ke. Okey, korang kira sekali dengan dia, maknanya orang yang ada masa tu. So mungkin kita akan letak dalam anggaran 20 orang. Boleh? Boleh, Su. Boleh. Proceed. Apa lagi tu? Ada itu. Kira semua sudah lah. Dan mungkin sudah. Pembuatan pasar kita penutup.
penutup. Ada ada idea untuk penutup? Penutup. Penutup. Oh, ada idea lagi lain? Chris yang bagi pasal penutup boleh tak? Chris cakap je nanti. Memberi kesedaran kepada masyarakat. Sekejap. Okay, macam untuk kita memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingan alam kita ke tu je. Oh, itu untuk penutup lah. Okay. Bagi kesedaran pasal kesedaran terhadap alam sekitar. Okay, ada siapa-siapa yang nak mendalami poin Chris tu dah okey. Maksudnya harapan dia nak bagi kesedaran dekat masyarakat pasal tumbuhan hijau. Ada siapa-siapa yang nak panjangkan ataupun nak tambah sikit poin ke macam mana ke? Daniel, Lia, Hafiz, ada? Lia okey tak? Lia boleh tak? Kalau saya Lia lah. ada idea? Daniel lah. Ayo. Hafiz. Saya lah. Okey Dan, persilakan Daniel. Untuk macam penutup tu, kalau saya lah, macam kita berharap agar lebih banyak individu dekat Malaysia ni, masyarakat lah, mengenali betapa pentingnya kehidupan hijau dan tumbuh-tumbuhan pada sektor seharian. Sebab kebanyakan sekarang ini dekat Malaysia ni banyak kes pembalakan kelapa sawit untuk sektor ekonomi tapi tidak mementingkan dengan kehidupan seharian, macam mereka tidak mementingkan tumbuhan hijau macam hidupan liar dekat hutan tu, macam mereka mementingkan diri sendiri. Dengan program ini kita dapat menjamin kesedaran kepada masyarakat agar lebih arif kepada tumbuh-tumbuhan hijau, kebersihan alam sekitar dan menjaga kehidupan liar daripada program kita ini. Macam okey kan? Okey, saya boleh tambah satu poin. Boleh. Saya berharap masyarakat Malaysia bersedarlah terhadap pembalakan hutan ni, sebab kalau kita pembalakan hutan ni, habitat haiwan di hutan ni akan terjejas, macam orang hutan tiada tempat tinggal, banjir. Selalunya jadinya banjir lah kalau macam pembalakan hutan ni. Ya, boleh menyebabkan banyak kes Banyak kes lah. apa tu dari bukit tu macam menyebabkan banjir besar, banjir tanah liat, menyebabkan kerosakan sistem